Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sikap ambition ataupun ambitious di dalam seseorang pemimpin ni penting. Kita perlu pemimpin yang ambitious, yang ada ambition, yang ingin melihat bukan saja kerjaya dia berjaya tapi negara juga berjaya. Tetapi bukan semua ambition tu positif. Ada juga ambition yang negatif. Pemimpin seperti misalnya Alexander the Great, Napoleon Bonaparte, di zaman moden ni boleh dikatakan Adolf Hitler, dan beberapa lagi pemimpin-pemimpin yang mencetuskan peperangan. All these leaders are warmongers. Mereka suka perang, baik Alexander the Great ke, Napoleon Bonaparte ke, Adolf Hitler ke. They like to go to war and they like to conquer. Sikap mereka ni, to be ambitious, you must be a warmonger and you must be a conqueror. Jadi mereka membawa lebih kerosakan dari kebaikan kepada dunia, bukan saja negara mereka sendiri. Di era kita ni, di zaman kita ni, kita ada Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri yang keempat. Dia juga ambitious. He's full of ambition. Tapi ambition dia ni bukan ambition untuk kebaikan negara, bukan untuk nak majukan negara, tapi personal glory. Dia nak jadi dalam banyak-banyak Perdana Menteri ni the most successful Prime Minister in history. Walaupun dia Perdana Menteri yang keempat, dia nak apabila Malaysia ni ada Perdana Menteri yang ke-40 besok, kita masih akan banding Malaysia ataupun prestasi Perdana Menteri yang ke-40 dengan Perdana Menteri yang keempat. I will say Mahathir was still the best Prime Minister Malaysia ever had. That kind of ambition is personal glory. That kind of ambition is not for the sake of negara. Dia macam Adolf Hitler dulu. Dia tak kisahlah 50 juta, 60 juta rakyat mati, asal dia capai hasrat dia, cita-cita dia. Dan Napoleon pun sama. Alexander the Great menyusahkan rakyat dia dan seluruh dunia. Dan ramai pemimpin-pemimpin all through history, lebih pada 2000 tahun sampai hari ini, when they are too ambitious, they sacrifice their people, they sacrifice their country for their personal glory, untuk kepentingan diri sendiri. And this is also Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad ni kaki gaduh. Dia rasa kalau nak berjaya, kalau nak capai matlamat, nak capai hasrat, kita kena bergaduh. We have to go to war. Ini semua tabiat world leaders lebih pada 2000 tahun. Untuk mencapai hasrat, mereka kena perang dan menyusahkan seluruh dunia, terutama sekali rakyat mereka sendiri. They get sacrificed, and the leaders build up their ambition on the graves of their own people. Mahathir ni tahun 60-an lagi, dia sudah bergaduh dengan orang. We're talking about 1960s, sebelum 13 Mei, bukan baru ni. Dia bergaduh dengan China. Dia kata China ni, oleh kerana China Melayu tak maju. Dan dia bergaduh dengan China, dia kata kita tidak perlu China. We don't need Chinese. Pada pilihan raya 69, the Chinese punish him. Maknanya China nak ajar Mahathir ni, pengundi China di kawasan dia nak ajar Mahathir ni that you need the Chinese. Tanpa China you tak boleh menang. Jadi China undi untuk PAS. Yusof Rawa masa tu. Yusof Rawa menang, Mahathir kalah pilihan raya. Ini pasal China ni boleh katakan abandon the government and voted for PAS semasa itu. First time lah dalam history boleh dikatakan Yusof Rawa boleh menang lawan Dr. Mahathir. Lepas tu Mahathir geram dengan China, dia tulis buku The Malay Dilemma, and dia kutuk China dan dia kutuk Melayu. Yang sebenar
Malay Dilemma ni lebih kutuk Melayu dari kutuk Cina. Dia kata macam Melayu ni mendewakan, mengagungkan Cina, padahal negara Malaysia negara Melayu. Sebab apa kita panggil Cina ni tauke lah. Even dalam buku tu Mahathir tulis, even Cina jual besi buruk pun kita panggil dia tauke, padahal kita ni lebih tinggi dari Cina tersebut. So Mahathir went to war with the Chinese in the 60s. Tercetus 13 Mei. Bila tercetus 13 Mei, Mahathir salahkan Tengku Abdul Rahman. Mahathir blame Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, katakan bagi banyak sangat muka kepada China ni. Mahathir gave too much face to the Chinese. Dia buat jadi China ni sudah kurang hajar. China ni sudah terlupa yang negara Malaysia ni negara Melayu, bukan negara China. At the end, of course, Mahathir kena tendang keluar dari UMNO. Tengku Rahman nak tangkap yang sebenar Mahathir, dibawa ISA. Tapi Tengku Abdullah, ahli Parlimen Rawang semasa itu, dia kerabat Negeri Sembilan, Tengku Abdullah stop Tengku Rahman dari tangkap Mahathir. Dia kata not advisable to detain Mahathir under ISA. Jadi Mahathir terlepas dengan bantuan Tengku Abdullah, ni ahli Parlimen Rawang. Pasal tu sampai Tengku Abdullah mati tu, Mahathir rapat tu dengan Tengku Abdullah, dan dia bantu Tengku Abdullah dalam bisnes dan macam-macam lagi lah. So Mahathir's career started on a war footing. He's boleh dikatakan warmonger. Dia nak gaduh, dia nak perang, dia nak tumpah darah. That's Mahathir's attitude. Dan selepas Hussein On ambil alih sebagai Perdana Menteri yang ketiga, Tun Razak Hussein On ni lebih tumpu kepada agriculture development, buku hijau. Kalau kita ingat zaman kita dulu ada buku hijau lah, apa semua. They want to focus on agriculture commodities development. Mahathir tak setuju. Mahathir bergaduh dengan Hussein On. Hussein On ni kecil hati, dia pun letak jawatan, Mahathir ambil alih. Perjanjian dia apabila Hussein On ambil alih sebagai Perdana Menteri, perjanjian dia ialah Mahathir akan jadi timbalan Perdana Menteri. Sepatutnya Tengku Razali Hamzah jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi Tengku Razali Hamzah buat persetujuan dengan Mahathir, dia bagi jalan. He will give way, Mahathir jadi timbalan Perdana Menteri, dia akan hold on first, dan apabila Mahathir jadi Perdana Menteri, maka Mahathir akan lantik Tengku Razali sebagai Perdana Menteri. So Tengku Razali bagi jalan ke Mahathir jadi timbalan Perdana Menteri, tapi apabila Mahathir jadi Perdana Menteri, dia ingkar, dia mungkin janji. Dia tak mau lantik Tengku Razali, dan dia sokong Musa Hitam. Jadi bila Musa Hitam ambil alih sebagai timbalan Perdana Menteri, marahlah Tengku Razali sebab ini perjanjian kita. Saya akan ambil alih, bukan Musa Hitam. Dia bergaduh dengan Tengku Razali. Tak lama kemudian dia bergaduh dengan Musa Hitam. Jadi Tengku Razali, Musa Hitam, kedua-duanya bermusuh dengan Mahathir. Mahathir pula ambil Ghaffar Babur. Dan kemudian Mahathir pula sokong menjatuhkan Ghaffar Babur, naiklah Anwar Ibrahim. Dan sebab naik Anwar Ibrahim ni, sebab banyak dalam masa beberapa tahun tu, 10 tahun lebih kurang, 10 years, banyak kesilapan Mahathir buat, skandal, teruk. Jadi Mahathir perlu seorang untuk cover semua skandal-skandal ni. Skandal yang terbesar ialah yang Bank Negara tu, Forex trading, 31.5 bilion hilang ataupun Bank Negara rugi sebab Forex trading. Jadi Anwar Ibrahim dia ambil sebagai Menteri Kewangan, dan 2 tahun kemudian timbalan Perdana Menteri. Kerja Anwar untuk cover semua, cuci, boleh katakan cuci tahi Mahathir lah, cover everything. Lepas tu bergaduh pula dengan Anwar. Jadi Mahathir ni dalaman tu dia bergaduh dengan semua orang. Dalam masa itu juga Mahathir bergaduh dengan Singapura, bergaduh dengan Australia,
bergaduh dengan England, bergaduh dengan Amerika. Dia bergaduh dengan Raja-Raja Melayu 2 kali. Constitutional crisis number 1, constitutional crisis number 2. Bergaduh dengan Raja-Raja Melayu. Dan dia juga bergaduh dengan institusi kehakiman, the judiciary. So, Mahathir ni bergaduh with the whole world. Baik dunia luar, baik di dalam negara, he quarrel with everybody. Jadi Mahathir nak supaya dia have absolute power. Bermaknanya, konsep kerajaan Malaysia atau sistem Malaysia ni power sharing. Iaitu, kita ada separation of powers. Separation of powers di antara judiciary, parlimen, monarki, Raja-Raja Melayu dan the executive. Executive tu Perdana Menteri. Jadi ada 4 cabang. Dan power sharing this, each cabang has its own power. Mahathir tak mau. Dia nak ambil alih power parlimen, dia nak ambil alih power judiciary, dia nak ambil alih power monarki supaya all 4 branches of government ni power duduk dalam tangan seorang, iaitu the executive. Bermaknanya, ringkas cerita, he wants to be the dictator. Dictator bermaknanya orang yang dictate. Dia tak mau judiciary ke, parlimen ke, ataupun monarki ke dictate anything. I will have the absolute power to dictate everything. So, dia nak jadi lebih kurang macam Adolf Hitler, macam Napoleon Bonaparte, macam Alexander the Great, dan ramai lagi dictator in history where we have one man running the whole empire or the whole country without sharing power with anyone. Dan yang boleh katakan teruk sekali ialah Mahathir bergaduh dengan Singapura. Bila Mahathir mula-mula jadi Perdana Menteri tahun 81, ini 41 tahun dulu, satu jabatan kerajaan memberi briefing. This departmental head was giving a briefing sebab masa Mahathir ambil alih sebagai Perdana Menteri, dia adakan perjumpaan, meeting dengan tiap-tiap cawangan ataupun cabang kerajaan lah supaya he can be brief on the development. Dalam briefing tersebut, the pegawai yang memberi briefing tadi mengatakan, kita akan buat macam ni, kita akan buat macam tu, just like what Singapore is doing. Mahathir stopped the briefing. Mahathir looked at the fellow and says, don't ever mention Singapore. Don't you know we are at war with Singapore? Semenjak itu, 40 tahun lebih sikit dulu, semenjak itu tak ada jabatan kerajaan atau ketua jabatan kerajaan kalau bercakap dengan Mahathir berani sebut Singapore. Mahathir ni, he's not ambitious. Kalau ambitious tu positif. Dia iri hati, dia dengki, dia jealous dengan Singapore. Dan saya tahulah attitude Singapore ni sebab tahun 65. Masa tu 65 I was in Form 3 lah. Form 3 Victoria Institution. I was in Form 3 dan kawan baik saya, my close friend, one Indian boy, he's a Singaporean. Dia budak Singapore. And I used to call him Singaporean. And he used to call me son of the night soil. So, yalah, we were joking lah. Dia Singaporean. Tapi saya ni Bumi Putra. So, Bumi Putra is, kalau in English, son of the soil. Tapi dia panggil saya son of the night soil. Night soil ni is, you tahulah, tai. So, anyhow, 1965, masa tu Singapore berpisah dengan Malaysia. We were in Form 3 and my Singaporean Indian friend beritahu, you watch, one day, Singapore is going to be greater than Malaysia. Tanya, why? Kita masa tu umur 15 baru. Tak berapa faham tentang politik ni. Baru Form 3. I said, why? Because of the attitude. The Singaporeans are desperate. The Singaporeans must succeed. If Singapore does not succeed, Singapore will be swallowed up by Malaysia. And don't forget, we also have Indonesia, another Malay Muslim country.
So Singaporeans, Singapore out of desperation must succeed and be better than Malaysia. Malaysia, dia kata you have everything. You don't need to fight. You don't need to work. You have everything. So you're going to be very comfortable. You will not want to fight for survival because you can survive without fighting. Jadi, yalah, umur 15. Saya sekarang umur 71. So imagine, lama lagi semasa tu. Mahathir belum jadi Perdana Menteri lagi. I was warned that Singapore will succeed, Malaysia will fail. And kita budak sekolah. So it's a warning from another schoolboy. Dan true enough, kita tengok Singapore dollar lebih maju, SIA lebih maju, macam-macam lebih maju. Dan kalau kita pergi mengunjung ke Singapore atau berjalan ke Singapore, we can see the Singapore success. But Singapore paid a price. Singapore paid a heavy price. Singapore terpaksa sacrifice banyak untuk menjadi satu negara maju ataupun lebih berjaya. Dan Mahathir tak boleh tahan ini. Dia bergaduh dengan semua negara, bergaduh dengan semua orang yang dia lihat lebih pandai, lebih berjaya, lebih baik dari kita. And Singapore, ada satu hari, they were renovating Subang Airport, the old Subang Airport. They were renovating the Subang Airport. Mahathir kebetulan pergi Singapore, dia pergi tengok Singapore Airport yang baru. Dia tengok Singapore Airport punya counter tu, check-in counter. Dia tengok Singapore Airport tu ada walker later. Dia walker later from one end of the airport, you tak payah jalan kaki. You duduk atas walker later tu akan bawa you. You just stand still, do nothing. He came back straight away, dia panggil yang handle renovation Subang Airport. Dia kata, I want you to do this, to do this. Airport tu dah nak siap tau, Subang Airport, almost ready. Dia orang terpaksa, tear up the airport, buat balik, masuk walker later lah, and then check-in counter tu, dia terpaksa pergi cari siapa supplier tu. Dapat satu supplier, kalau tak salah kat Sweden, dia suruh order, suruh tukar. So spend a lot of money tearing up and redoing Subang Airport. Selepas dah hampir siap, dia nak jadi macam Singapore. Singapore is a garden city. Mahathir satu hari Ahad dia panggil semua dia punya menteri termasuk Datuk Bandar dan sebagainya, naik bas pusing Kuala Lumpur. Dan dia renovate Kuala Lumpur. Okey, pokok ni kita nak tebang, kita nak tanam pokok dekat sini, sini kita nak buat fountain, sini kita nak buat ni. So dia jadi town planner untuk Kuala Lumpur dan dia bagi tahu menteri dengan Datuk Bandar to redo Kuala Lumpur. We must be a garden city as beautiful or more beautiful than Singapore, which claims to be a garden city. So Mahathir ni dia nak compete dengan Singapore and be better than Singapore. Singapore tak tanam padi, so kita jangan tanam padi. Singapore tak tanam sayur, so kita jangan tanam sayur. Singapore ni tak ada planting kelapa sawit dan sebagainya. Singapore ni dependent on commerce, dependent on heavy industries. Pasal itulah dia arah bank negara untuk trading foreign currency atau forex trading. Singapore is a center for boleh dia katakan money market dan sebagainya. Jadi kita kena berjaya. Bank negara kena pergi gamble on the forex market. Macam Singapore, we have to be successful. Jadi Mahathir ni, apa Singapore buat, kita kena buat. Tapi kita tidak ada kemampuan. Dan Singapore ni, dia tidak ada kampung. Singapore Airlines ni, they don't have domestic flight. Dia orang Singapore Airlines tak perlu fly ke Kedah, Kelantan, Sabah dan Sarawak. The minute the SIA plane take off is straight away international already. So they don't have a domestic responsibility macam Malaysia. Malaysia ni kita ada kampung, kita ada hulu. So we have to balance our development di antara urban, global dan juga rural, sebab our rural population masa itulah at least far bigger than urban population, dan kita akan continue to have a rural population sampai bila-bila. So there's a lot of things Singapore buat kita sebenarnya tak boleh buat, dan benda yang kita perlu buat yang Singapore tak perlu buat. So this is where Mahathir was misguided
in trying to develop rakyat Malaysia dan juga negara Malaysia untuk lebih maju dari Singapura. Termasuklah pelancaran dasar Look East ni, Look East policy, pandang ke timur and everything. So Mahathir was not realistic. Mahathir was not practical. Dia dengki sangat dengan semua orang. Dia dengki dengan raja-raja Melayu, dia dengki dengan judiciary, institusi kehakiman, dia dengki dengan parlimen, dia dengki dengan Singapura, dia dengki dengan orang barat, dia dengki dengan China. China berjaya, padahal China ni tak sampai 30% of the population, yet they control 90% of the economy. Mahathir cannot accept all that. And inilah pemerintahan Mahathir, zaman Mahathir sebagai Perdana Menteri, how he tried to turn Malaysia into something which was impossible for Malaysia to become. For the simple reason is, situasi Malaysia beza sangat dengan negara barat, situasi Malaysia beza sangat dengan Singapore, and to become another Japan, another country far better and far successful compared to Singapore was impossible. And Mahathir couldn't accept the fact that his dream was an impossible dream, and attitude dia nak perang dengan satu dunia, fight with the whole world, brought a lot of problems to Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera.